Sebab apa? Sebenarnya satu aja. Sebab dia tak yakin dengan Anwar Ibrahim. Okay, mungkin Dia kalau bukan tuan boleh panjangkan tentang respon markah kepada kerajaan. Markah? Okeylah. Tegur lah. Saya tak tahu nak bagi markah macam mana. Saya tegur. Okey, orang tanya saya berkenaan dengan markah-markah ni. Saya banyak kritik lah kerajaan dan terutama pasal ringgit, pasal kos sara hidup dan ada orang tanya saya solution dia macam mana. Saya dah banyak kali bagi solution macam pasal ringgit tu. Saya yang paling awal kata jangan pakai OPR, betul. Lepas tu kajian ikut, tapi dia ambil kredit lah. Dia kata tak nak ambil OPR. Siapa yang 2-3 kali dia buat ni yang jangan, siapa yang perjuangkan isu OPR paling awal sekali daripada masa saya ketua penerangan lagi, saya panggil reporter semua pihak saya. Anwar pun tengok masa itu. So okey, dia terima cadangan saya jangan naik OPR sebab saya kata kalau naik OPR tidak menyelesaikan RM1. Lepas tu saya kata jangan pakai Rizab. Okey, dia ikut juga dengan Rizab. Tapi rupa-rupanya kemungkinan dia ambil duit KWSP pula dah. Itu satu. Dan itu pun tak menyelesaikan masalah. Dan tak menjawab pun lagi isu tu. Saya dengar Menteri Kewangan kedua jawab, dia kata dia bawa pakai duit KWSP tapi dia pulangkan keuntungan, dia kata daripada overseas. Cuma saya nak cakap macam ni, itu pun dia tak cakap habis tu. Bila kita melabur dia overseas, kita beli aset, awak tak boleh jual keuntungan, bawa balik keuntungan saja, tidak. Sebab kita beli tu equity share. Betul. Ataupun kita beli harta lah, kata rumah. Kalau rumah awak beli dulu, sekarang ni harga rumah awak naik, adalah awak untung dulu awak beli RM200,000, sekarang nilai dia RM300,000, so awak ada untung RM100,000. Macam mana awak nak bawa balik RM100,000 tu? Awak kena jual rumah tu, betul tak? Bukan awak boleh jual RM100,000 tu aja. Betul. Itu tak masuk akal. Rumah saya sekarang bernilai RM400,000 kan, RM300,000. Dulu saya beli RM200,000, saya nak bawa balik RM100,000 je. Takkan nak kerat bumbung tu bawa balik? Tak boleh. Awak kena jual satu rumah. Betul. So macam saham-saham ini juga, share-share, bond-bond ini di luar negeri, untuk awak realisasikan keuntungan, awak kena jual the whole thing, bawa balik saham equity. So maksudnya apa? Pegangan kita di luar negeri pun berkurang. Betul. Bila pegang berkurang, ini yang menjadi kesan kepada dividen akan datang. So bila dia kata kita bawa balik keuntungan, itu tak tepat. Untuk realisasikan keuntungan itu, untuk support ringgit, dia kena jual equity ni secara as a saham by saham lah, tranche by tranche, bukannya jual keuntungan saja. Masalahnya bila kita punya pegangan tu dah berkurang, esok kita nak bayar dividen macam mana? Terutama bila ringgit makin teruk. Dia kejap aja dia mengukur, lepas tu duit kita hilang. So apa penyelesaiannya sekarang? Saya ada satu penyelesaian. Kenapa sekarang ringgit makin teruk sekarang ini? Sebabnya pelabur tak nak masuk. Zafrul dengan Anwar pergilah Jerman lah, apa benda lah, kata 329 bilion lah, itu semua tak betul. Itu baru potensi. Dia tak boleh nipu rakyat lagi. Sebelum itu Anwar Ibrahim bagi jawapan, dia kata pelaburan yang masuk tahun lepas. Tak betul. Saya betulkan, barulah dia mengaku ni baru dilulus. So pelabur-pelabur ini pun dia park dengan kita, dengan negara lain pun dia park. So kita declare dulu 30 bilion, Indonesia pun 30 bilion. Habis tu dia pergi 30 bilion di Indonesia. Tapi akhirnya dia tak masuk sebab dia tahu dia tak nak masuk sini. Kenapa? Bila dia tak nak masuk, dia tak beli ringgit kita makin jatuh. Sebab apa? Sebenarnya satu aja. Sebab dia tak yakin dengan Anwar Ibrahim. Dia bukan tak yakin dengan struktur ekonomi. Dulu secara polite lah, secara sopan saya cakap dia tak yakin dengan struktur ekonomi kita. Tapi sekarang saya cakap terus lah, saya ramai kawan-kawan pelabur. Saya dulu belajar di di sekolah pelaburan yang kawan-kawan saya melabur di yang kerja di Wall Street dan sebagainya. Dan dia macam ini, mereka tidak yakin dengan Anwar sebenarnya. Asasnya apa? Asasnya sebabnya nombor satu, Anwar ini cakap tak semua bikin. Dulu dia kata lain, dia lain. Kejap dia pergi sini tak konsisten. Dan GST dia abolish. So kalau GST abolish, macam mana? Lepas tu hutang dia bertambah. Bila hutang bertambah, GST abolish, maka ada risiko kepada pelabur. Esok nanti Kang, untuk kekang penurunan ringgit, sekali dia impose capital control macam 98. So pelabur nak masuk, kita tak boleh nak keluarkan duit, macam mana pelabur nak masuk? So satu, so dia tak yakin dengan apa yang Anwar nak buat. Lepas tu Anwar ni cakap lain, kejap cakap lain, belakang cakap lain, janji tidak ditepati dan sebagainya. Dan satu lagi, kebanyakan banyak duit-duit pelaburan yang sebelum ni masuk
masuk, even masa zaman Datuk Najib. Saya ingat dulu masa tahun 2018 sebelum PRU, Datuk Najib wakilkan saya untuk bagi ucapan di hadapan 3,000 delegasi perniagaan daripada China di KLCC. Masa tu patut Perdana Menteri datang, Datuk Najib, tapi dia ada masa tu nak dekat Pilihan Raya, dia terpaksa pergi bagi ucapan untuk majlis Deepavali. Okey. So di KLCC 3,000 delegasi daripada China masa itu, dan tiba-tiba Datuk Najib suruh saya pergi bagi ucapan. Masa tu padahal saya pegawai aja, saya Perdana Menteri. So saya jumpa delegasi ni, 3,000 delegasi China. So dia orang ni dia suka zaman kita, hubungan kita dengan China baik. Tapi sekarang ni pelabur-pelabur yang dulu nak masuk sini tak nak masuk duit sebab dia tak sama tak suka atau tak yakin dengan Anwar. Nombor satu, Anwar ni dilihat oleh pelabur-pelabur China yang banyak bilion-bilion masuk ini sebagai pro Amerika. So bila dia lihat Anwar Ibrahim ni pro Amerika atau pro Barat, buat apa China sekarang ni dia tengah berseteru dengan Amerika, buat apa dia nak tolong Perdana Menteri Sentimen tu ada. Ya, sebab itu dulu Anwar Ibrahim pernah pergi China, tapi Perdana Menteri atau Presiden China tak nak jumpa dia kan. Padahal dulu sebelum ini Datuk Najib 2-3 kali Perdana Menteri dengan Presiden China jumpa. Anwar pergi, tak tahulah dapat jumpa ke tidak, sebab mereka ada persepsi yang Anwar ini satu cakap tak sembuh bikin, cakap pusing-pusing, reformasi yang dijanji tak buat. Lepas tu ini adalah mungkin apa orang kata penyokong kuat Amerika yang buat apa kita nak sokong ini. So sebab itu saya cakap terus sajalah, untuk practicality untuk menyelesaikan masalah ringgit dan sebagainya ini, satu je, awak tukar Perdana Menteri. Ya, ini bukan saya cakap macam dulu. Macam dulu dia orang ni kata, oh Najib turun, ringgit naik. Ya, itu dia retorik. Tapi ini asas dia adalah asas ekonomi. Sebab dia orang pelabur tak suka Anwar. Anwar ni dilihat macam saya cakap tadi. So untuk meyakinkan pelabur, satu, dia tengok Anwar ni apa, dulu dia kata dia menteri kewangan terbaik Asia. Anak dia yang cakap itu. Tapi sebenarnya tak betul. Masa zaman dia ikut prescription IMF. Kalau ekonomi Malaysia teruk lagi, adakah dia akan ikut prescription IMF balik? So macam mana kalau diikut prescription IMF, katakan kita terpaksa berhutang daripada IMF, kita terpaksa ikut kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang telah diletakkan oleh IMF. So macam mana pelabur-pelabur daripada China ini semua kan nak tengok, kalau ini berlaku, duit kita stuck dekat Malaysia ini, nak bawa keluar, dasar-dasar ini ditentukan oleh pro Barat. So adakah dia nak masuk? So sebab itu benda-benda ini yang dalam pemikiran pelabur. Sebab itu Zafrul dengan Anwar pergilah berkata-kata duit tak masuk. So bila duit tak masuk, penyelesaian dia secara ringkasnya, tukar Perdana Menteri. Yang meyakinkan, lagi boleh meyakinkan pelabur. Dulu dia kata alah, orang kahwin pun 9 bulan baru dapat anak. Sekarang ni dah lebih daripada 9 bulan ni, dah berapa bulan dah ni, dah setahun lebih. Tak beranak-anak. Tak beranak-anak. Dia kata hujung tahun ni ringgit 4.4, tapi sekarang ni trajectory dia begitu.